KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini dalam Sembang Aktif Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Saya doakan moga semua berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera, ceria-ceria selalu. Dan yang paling penting untuk hari ini, banyak benda yang kita nak bualkan dan kita nak bincangkan bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini. Bila sebut pasal sekolah, selain daripada pembelajaran, pendidikan, ada aktiviti-aktiviti yang saya yakin dan percaya semua orang teruja dan ternanti-nantikan untuk pergi ke sekolah. Kalau macam saya dulu, antaranya saya suka aktiviti-aktiviti yang melibatkan wang ringgit ni, sebagai contoh keusahawanan, berniaga dan sebagainya. Dan hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan koperasi sekolah dan juga keusahawanan. So tetamu istimewa kita pada hari ini, kita bersama dengan Tuan Haji Hafiz Ridwan bin Muhammad Daud, selaku Ketua Penolong Pengarah Unit Penggalakan Kurikulum dan Kesenian bahagian sukan kurikulum dan kesenian KPM. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Sihat Tuan Haji? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya tengok Tuan Haji ceria luar biasa. Tuan Haji nampak bersemangat pada hari ini. Saya pun orang kata apa, ternanti-nanti untuk nak dengar juga daripada Tuan Haji berkenaan dengan topik perbincangan kita berkenaan dengan koperasi sekolah dan keusahawanan ni Tuan Haji. Mungkin sebagai awal ni Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sikit. Selalu tanya pelajar-pelajar ataupun murid-murid sekolah, semua tahu berkenaan dengan koperasi dan juga keusahawanan sekolah ni. Cumanya dari sudut latar belakangnya Tuan Haji, mungkin boleh dikongsikan Tuan Haji. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, terima kasih Encik Azhar di atas soalan yang baik itu tadi. Okey, yang pertama sekali ialah koperasi ini secara asasnya telah pun diilhamkan atau datang daripada buah fikiran Profesor Diraja Ungku Aziz. Pada ketika itu beliau menjawat jawatan sebagai Naib Chancellor di Universiti Melaya. Jadi pada tahun 1968 Profesor Diraja Ungku Aziz telah pun mengutarakan idea supaya ditubuhkan koperasi di sekolah-sekolah. Jadi pada ketika itu sebanyak 9 buah sekolah telah pun dipilihlah seluruh Malaysia sebagai perantis ataupun sebagai, kita kata sebagai sekolah yang merantis permulaan kegiatan koperasi sekolah ini pada tahun berkenaan. Dan seterusnya pada tahun 1990 ianya telah berkembang pesat, sebanyak 920 buah sekolah telah pun didaftarkan. Daripada bermula 9 buah sekolah kepada 900 lebih Tuan Haji. Saya pada tahun 1990 pada ketika itu telah pun digalakkan oleh Kementerian Pendidikan di bawah bahagian sekolah pada ketika itu. Kita telah menggalakkan sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah sekolah menengah ini untuk menubuhkan koperasi di sekolah masing-masing. Dan pada tahun 2021, pada tahun lepas, kita telah pun mencatatkan ataupun sebanyak 2,463 buah sekolah telah pun didaftarkan aktiviti koperasinya dengan Kementerian Pendidikan. Dan dengan nilai perolehannya sebanyak 318 juta ringgit. 318 juta ringgit Tuan Haji. Perolehan bagi koperasi-koperasi sekolah, dan perangkat ini telah pun dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia pada tahun lepas. Baik, itu dia satu angka yang sangat memberansangkan Tuan Haji. Dan mungkin Tuan Haji, bila kita tengok daripada bermulanya 9 buah sekolah peranti sebagai permulaan, berkembang pesat sehingga boleh kita hampir ke semua sekolah pada hari ini kita kata menjalankan ataupun mengadakan aktiviti dari sudut keusahawanan dan juga koperasi sekolah ni. Mungkin tujuan dan matlamat utamanya Tuan Haji, mungkin sebagai pegawai kanan, kita nak tahu juga, ada yang mungkin kurang jelas dari sudut adanya koperasi dan juga aktiviti keusahawanan ni Tuan Haji di sekolah. Baiklah, fokus kita ataupun matlamat utama pendidikan koperasi sekolah ni yang pertama sekali untuk memberikan pengalaman pendidikan dan keusahawanan kepada murid-murid. Seperti mana kita sedia maklum bahawa aktiviti co-curriculum ini tujuannya adalah untuk memberikan keseronokan, untuk memberikan mencambah idea-idea murid selain daripada lanjutan daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Jadi kita nakkan supaya murid-murid ni ada satu platform
platform utama untuk mereka mengaplikasikan, untuk mereka lakukan aktiviti-aktiviti secara amali kepada apa yang telah mereka lakukan ataupun mereka telah dapat dalam bilik darjah. Jadi pendidikan koperasi ini adalah salah satu platform yang mana murid-murid ini dapat melaksanakan apa yang mereka belajar secara teorinya dalam bilik darjah dan dilaksanakan secara amali ataupun praktikalnya di pendidikan koperasi di sekolah. Baik, itu dia. Jadi itu kita kata ada elemen teori dan juga praktikalnya di bawah satu bumbung, Tuan Haji. Di bawah satu bumbung. Dan kalau kita tengok, Tuan Haji, bagaimana kita yakin dan percaya kalau di sekolah ataupun institusi-institusi pendidikan ni apa sahaja yang dilakukan di institusi pendidikan berkait rapat ke arah pembentukan kemenjadian seorang murid. Jadi bagaimana kita nak kaitkan, dan kalau kita tengok daripada aktiviti koperasi sekolah dan juga keusahawanan ni, bagaimana proses ataupun ke arah pembentukan kemenjadian murid tu, Tuan Haji? Ke arah ke pembentukan kemenjadian murid tu, kita sedia maklum bahawa di sekolah, murid-murid ni kalau kita kaji dari segi sosiologi perkembangan dia, setiap murid ni ada cita-cita. Dia ada cita-cita dia kan. Jadi ada cita-cita. Jadi dalam kalangan murid-murid kita, sebilangannya mungkin bercita-cita untuk menjadi tenaga-tenaga profesional seperti jurutera, mungkin ada yang jadi pengacara kan. Mungkin ada yang jadi cikgu, akan jadi juruterbang dan sebagainya. Tetapi kita jangan lupakan bahawa amalan perniagaan ini ataupun ke arah ekonomi ini adalah merupakan salah satu daripada elemen. Kita tahu negara kita nak berkembang, mesti berkembang dengan ekonominya sekali. Jadi pupukan ataupun didikan awal kita melalui pendidikan koperasi ini untuk menggalakkan murid-murid kita ni mencuburi bidang perniagaan. Sebab apa, kalau kita tengok di sekolah, kalau di mungkin tingkatan 1 hingga tingkatan 3 tu, mereka akan belajar amalan keusahawanan dan asas perdagangan. Secara asas. Tetapi di tingkatan 4, tingkatan 5 barulah kita akan pergi lebih kepada amalan keusahawanan seperti prinsip akaun, ekonomi asas dan sebagainya. Jadi peranan koperasi sekolah di kat sini ialah sebagai orang kata latihan amali dan untuk menjadikan murid-murid ini lebih faham lagi kepada subjek yang mereka belajar. Contohnya prinsip akaun. Mereka belajar prinsip akaun, bagaimana untuk membuat akaun untung rugi, bagaimana untuk membuat imbangan duga, bagaimana untuk membuat ringkasan-ringkasan kepada perakaunan. Jadi apabila mereka melakukan di dalam bilik darjah, kita tahu belajar dekat dalam masa jarak waktu dalam bilik darjah ni terhad tempohnya kepada 40 minit hingga ke mungkin 1 jam untuk satu period. Tetapi apabila mereka mengadaptasikan ataupun mengaplikasinya dalam pendidikan koperasi, mereka dapat audit sendiri ataupun melakukan akaun itu, orang kata secara real time, ataupun ini betul-betul akaun ni bukan cobaan dalam bilik darjah apa semua. Bukan cobaan. Mereka akan buat betul-betul. Dan kalau silap atau salah, akan dibimbing, akan ditegur oleh guru berkenaan, guru koperasi ataupun guru prinsip akaun berkenaan. Jadi kita dapat lihat kesinambungannya di antara pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, seterusnya diaplikasikan terus melalui pendidikan koperasi. Jadi di situ kekuatan kita sebenarnya untuk aktiviti koperasi ni. Baik. Dan kalau kita tengok, Tuan Haji, bila apa yang Tuan Haji sebut, dari situ secara tak langsung membentuk kemenjadian murid tu dari sudut bagaimana dengan disiplinnya, Tuan Haji, dalam nak merangka ataupun menjalan apa yang dikata sebagai membentuk seseorang tu mengimplementasi. Dan mungkin kalau kata sedikit berkenaan dengan keunikan koperasi itu, Tuan Haji. Okey, antara keunikan koperasi sekolah ni ialah murid-murid tu akan mengalami sendiri pengalaman untuk menjalankan aktiviti perniagaan tu secara perniagaan yang betul-betul berniaga. Kalau misal kata, saya rasa mungkin Cik Azhar dulu masa kecil-kecil lah ataupun masa berada di sekolah rendah tu, kita pernah main tak permainan Millionaire ataupun Saidina? Pernah, Tuan Haji. Pernah kan? Jadi itu sebenarnya permainan itu adalah merupakan asas kepada perjalanan ekonomi. Maksudnya kita diberikan modal bagi, tapi duit millionaire lah, duit palsu lah kan. Okay. Jadi kita ada buah dadu untuk jalan, lepas tu ada tempat-tempat tu kita boleh beli, kita kena bayar denda, ada masuk penjara dan sebagainya kan. Maksudnya dendaan tu semua ada lah. Jadi itu sebenarnya adalah merupakan simulasi kepada aktiviti orang kata pusingan ekonomi tu. Tetapi secara
orang kata jalan bilik darjah lah. Ya. Apa yang bagusnya koperasi ini, kita melaksanakan aktiviti perniagaan ekonomi tu secara betul-betul, secara orang kata apa Ini yang real berlaku di luar, namanya, real Zaji. time. Kita order barang, kita jual sendiri barang tu, kita buat akaun untung rugi kan, dan sebagainya. Maksudnya kita agih, kalau ada keuntungan kita agihkan keuntungan tu sesama rakan-rakan kita ataupun bersama-sama dengan ahli lembaga koperasi. Jadi duit tu bukan duit milioner lah ataupun duit Saidina. Kita memang pegang duit betul-betul, ringgit Malaysia, duit yang Kalau rugi tu rugi betul-betul. kalau rugi tu rugilah. Kalau untung tu untunglah. Huye lah sama-sama kan. Kalau tu. Jadi itu adalah satu keunikan. Dan juga lagi koperasi ini dia tidak ada orang kata konsep rugi. Sebab konsep koperasi ialah dia menjalankan perniagaan itu secara bersama-sama. Itulah konsep koperasi. Cooperation lah kata orang putih kan. Bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu ni ialah kita berkooperasi. Jadi keuntungan dan kerugian dikongsi bersama. Dikongsi bersama. Itu dia Tuan Haji. Dan alhamdulillah Tuan Haji, ini secara tak langsung memupuk rasa cinta dan sayang kepada perniagaan bagi mereka yang memang minat kepada untuk menjadi sebagai ahli perniagaan dan pendedahan awal lah kepada murid-murid di sekolah. Baik Tuan Haji, banyak lagi saya nak tanya pada Tuan Haji untuk kita kupaskan berkenaan dengan koperasi sekolah dan juga keusahawanan ni, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sembang Aktif di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan tetamu istimewa kita Tuan Haji Hafiz Ridwan bin Muhammad Daud, Ketua Penolong Pengarah Unit Penggalakan Kokurikulum dan Kesenian bahagian Kusukan Kokurikulum dan Kesenian BSKK Tuan Haji? BSKK. KPM, bukan BSKL. Okey, baik Tuan Haji, tadi kita dah tahu berkenaan dengan sedikit latar belakang dan juga bagaimana sebenarnya manfaat kepada murid-murid sekiranya menyertai aktiviti di koperasi sekolah dan juga keusahawanan ini. Mungkin untuk sekolah-sekolah yang belum ada koperasi ataupun mungkin sekolah yang baru dibuka untuk nak adakan koperasi di sekolah, bagaimana Tuan Haji sebenarnya asas kepada penubuhan koperasi di sekolah ni Tuan Haji? Baik, terima kasih Saudara Zahar. Sesama baiklah. Asas pada penubuhan koperasi ini dari segi teknikalnya lah. Dari segi teknikalnya ialah yang pertama sekali kita kena ada jawatankuasa penaja dulu. Okey. Jawatankuasa. Seperti juga kalau macam kita nak mendaftar pertubuhan ke atau sebagainya kan. Jadi kita perlu membuat satu jawatankuasa penaja terlebih dahulu. Jawatankuasa penaja dia terdiri daripada guru-guru dan murid-murid lah. Dan apabila setelah selesai proses membentuk jawatankuasa penaja itu dan seterusnya, apa yang perlu dilakukan ialah merangka perlembagaan bagi koperasi berkenaan. Dia draft sajalah dulu. Draft, apabila dah selesai draft apa semua dan juga draft dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan dan seterusnya, kita perlulah mendaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Sebab Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni dia adalah badan yang mengawal selia semua aktiviti koperasi. Tak kira sama ada sekolah ataupun dewasa lah. Jadi bila dah selesai, dah didaftarkan, apabila sudah didaftarkan, maka kita jawatankuasa penaja ini perlulah mengeluarkan notis mesyuarat agung permulaan. Selepas tertubuhnya ataupun sebelum tertubuhnya koperasi. Bila dalam proses kita dah ambil borang, jadi pihak SKM pun dah tahu yang kita nak tubuh koperasi, bersedia dan merangka tarikh masa untuk melaksanakan mesyuarat agung tahunan. Dah selesai mesyuarat agung tahunan, yang mana dalam mesyuarat agung tahunan itu, di dalam itulah akan dipilih ahli lembaga koperasi. Ahli lembaga koperasi ini terdiri daripada pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha, bendahari dan juga jawatankuasa tertentu, serta 5 orang juru audit dalaman. Jadi apabila dah tersenarai, perkara kedua ialah untuk mengesahkan perlembagaan. Perlembagaan ataupun constitution lah kita katakan. Tadi yang dah dibuat awal tadi, dah draft tadi dan dipersetujui di dalam mesyuarat agung tahunan. Mesyuarat agung permulaan, maaf saya. Jadi bila dah selesai mesyuarat agung permulaan tu, selepas itu barulah didaftarkan. Didaftarkan dengan Suruhanjaya Koperasi dan memaklumkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri serta BSKK, Bahagian Sukan Kokurikulum dan Kesenian, akan penubuhan bagi koperasi sekolah berkenaan. Dan akan dinamakan Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan, nama sekolah Berhad.
Oh, okey. Dia kena ada berhad belakang tu. Baik. Ya. Itu bagaimana nak tertubuhnya satu koperasi di sekolah. Mungkin Tuan Haji, dari sudut struktur organisasinya bagaimana Tuan Haji? Adakah koperasi di sekolah ni dari sudut struktur organisasinya hanya melibatkan murid-murid sahaja ataupun juga termasuk guru-guru di sekolah, Tuan Haji? Baiklah, struktur organisasi ini apabila kita katakan dalam sudut koperasi sekolah iaitu kerjasama, jadi penggabungan di antara pihak pentadbir sekolah, pengetua dan penolong kanan, guru-guru dan murid, mereka ni akan sama-sama berkolaborasi dan juga akan bersama-sama menganggotai jawatan kuasa ahli lembaga koperasi sekolah. Baik. Yang mana di dalam telah termaktub dalam undang-undang dan peraturan, pengetua sebagai pengurusi koperasi. Yang itu dah wajib dah, tak boleh lawat jawatan tu. Mana-mana pun. Tak mana-mana pergi pun. Sebab dia atas nama jawatan pengetua. Sebab pengetua sekolah ni kita tahu dia adalah head of department ataupun ketua di sekolah. Jadi kalau pengurusi koperasi itu terdiri daripada penjawat ataupun orang lain, jadi bagaimana dia nak menguruskan perjalanan tu nanti kan. Jadi ada lebih baik pengetua itu sebagai pengurusi koperasi. Penolong kanan kokurikulum adalah sebagai timbalan timbalan pengurusi. Dan kesemua ahli jawatan kuasa yang saya nyatakan tadi, bendahari, setiausaha bendahari dan jawatan kuasa itu dah akan dipilih melalui proses demokrasi, proses pengundian, pencalonan dan pengundian di dalam mesyuarat agung berkenaan. Jadi kotanya sekarang ni ialah 15 orang ahli lembaga koperasi, sama ada 6 ataupun 7 orang guru yang selebihnya murid, ataupun di sebaliknya lah. Tetapi dia punya keseimbangan tu kena lebih kurang balance. Dari sudut juru audit pula, 2 orang guru dan 3 orang murid akan menganggotai jawatan kuasa audit dalaman koperasi. Baik, itu dia. Jadi kita kata penglibatan di antara guru-guru dan murid sebenarnya secara bersama. Dia tidaklah kata murid-murid saja ataupun guru-guru saja, Tuan Haji. Kalau murid-murid saja, kejap lagi tak ada siapa nak betulkan dah pula. Itu dia. Kalau guru-guru saja Kang, dah jadi persatuan. Jadi persatuan guru-guru pula. Guru punya perniagaan guru-guru pula. Jadi seimbang. Kita nak keseimbangan tu berlaku. Baik. Dari sudut kalau kita kata tertubuhnya koperasi, bila dah tertubuhnya koperasi, Tuan Haji, kita tahu nak menjalankan satu-satu perniagaan ataupun nak memulakan satu-satu aktiviti, kita perlukan kepada dana. Jadi bagaimana dari koperasi ini nak menjana pendapatan tu, Tuan Haji? Okey. Sebagai permulaan, modal berbayar kan untuk koperasi ini adalah merupakan kutipan daripada share keahlian. Okey, baik. Setiap murid, kalau kita perasan bila daftar je sekolah, kita perlu, seorang murid tu perlu mendaftar sebagai ahli koperasi dengan yuran minimum sebanyak RM10. Bukan hanya murid jangan kita kata murid saja, guru tak payah. Guru juga diminta untuk menjadi ahli koperasi dengan bayaran minimum sebanyak RM20 bentuk share. Bentuk share maksudnya benda ni, yuran ini bukan burn. Bukannya masuk itu bayar dia hangus, tidak. Apabila berakhir seorang murid atau guru itu menjadi murid ataupun bertugas di sesebuah institusi ataupun sekolah berkenaan, maka koperasi perlulah membayar semula balik share berkenaan. Kalau RM10, RM10 lah, beserta dengan dividennya sekali. Jadi kalau sekolah tu, koperasi sekolah tu mencatatkan keuntungan dari tahun ke tahun, jadi mungkin daripada RM10 yang kita bayar sebagai ahli asas koperasi itu, dia akan beranak, mungkinlah kita dapat RM15 atau RM16 dan sebagainya. Jadi kita jangan salah anggap lah bahawa kalau daftar jadi ahli koperasi tu, bila habis SPM, habis sekolah ataupun berpindah ke sekolah lain, duit kita burn hangus. Tak dapat balik. Salah. Dari segi orang kata, kalau kita rujuk pada Akta Wang Tidak Dituntut, sebarang bentuk share mesti dipulangkan kembali kepada pemegang sharenya apabila dia tidak lagi menjadi ahli kepada koperasi ataupun mana-mana pertubuhan yang didaftarkan di sekolah. Baik, itu dia. Secara tidak langsung bukan sekadar mendidik ataupun mendedahkan kepada para murid dari sudut aktiviti perniagaan, malah juga terselit aktiviti pelaburan juga, Tuan Haji. Betul. Sebenarnya dengan bila mana masuk share RM10, sebenarnya mungkin boleh dikembangkan kepada RM15 ke RM20 bergantung kepada keuntungan yang dicatatkan koperasi tersebut. Baik. Betul. Sebenarnya Tuan Haji, kita nak tanya banyak lagi soalan-soalan Tuan Haji berkenaan dengan koperasi sekolah dan juga keusahawanan. Kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Sembang Aktif Didik TV KPM.
Baik, kita masih bersama dengan Tuan Haji Hafiz Ridwan bin Muhammad Daud, Ketua Peluang Pengarah Unit Penggalakan Core Kurikulum dan Kesenian Bahagian Sukan Core Kurikulum dan Kesenian BSKK KPM dalam sembang aktif Didik TV KPM ni. Tuan Haji, koperasi sekolah dan juga keusahawanan tadi kita dah tahu dari sudut bagaimana nak tertubuhnya satu-satu koperasi di sekolah dan juga struktur organisasi dan juga bagaimana sebenarnya koperasi ini menjana pendapatan. Tadi kita tahu ada penglibatan murid dalam struktur organisasi koperasi di sekolah. Cuma kita nak tahu dari sudut peranan murid tu sendiri, sejauh mana peranan mereka memberi kesan kepada urus tadbir koperasi di sekolah tu sendiri, Tuan Haji. Okey, baiklah, terima kasih. Kita tahu bahawa di sekolah ni muridlah ada merupakan klien utama kita di sekolah, okey, dan sebagai orang kata subject matter kita. Jadi di sekolah mesti ada murid, ada guru dan ada sekolah lah baru komplit. Jadi peranan murid dalam urus tadbir koperasi ni, yang pertama kita lihat dia ada 3 bahagian. Yang pertamanya peranannya sebagai ahli koperasi itu sendiri. Yang bayar yuran tadi, yang bayar share tadi kan, dia sebagai ahli. Yang keduanya adalah dia sebagai ahli lembaga koperasi. Dia macam kira ada kuasa eksekutif sikit lah dekat situ. Sebab dia dipilih melalui mesyuarat agung tadi. Sebilangan daripada ahli lembaga koperasi seramai 6 atau 7 atau 8 orang tadi adalah dalam kalangan murid-murid. Jadi mereka ni akan bermesyuarat dalam mesyuarat pengurusan koperasi dan mereka juga terlibat dalam membuat keputusan. Jadi kuasa eksekutif tu kita bagi pada murid sebagai salah satu daripada elemen latihan kepada mereka. Kan? Dan yang ketiga adalah sebagai anggota kepada pemeriksa kira-kira ataupun juru audit. Jadi di situ mereka juga, murid-murid ni juga seramai 3 orang murid yang dipilih melalui mesyuarat agung akan bersama dengan 2 orang guru lagi sebagai pembimbing untuk mengawal selia, menyedia dan memeriksa kira-kira bagi koperasi, maksudnya akaun untung rugi dan sebagainya. Jadi ada 3 peranan lah murid-murid dekat situ. Jadi mereka ni akan bekerjasama antara satu sama lain untuk menguruskan hal ehwal koperasi berkenaan. Itu dia. Bila Tuan Haji kata ahli lembaga koperasi sekolah terdiri juga daripada murid-murid. Jadi ini sebenarnya secara tidak langsung memberi gambaran mereka ni terdedah juga bukan dari sudut menjadi ahli perniagaan, malah orang kata apa, dididik ciri-ciri kepimpinan mereka, Tuan Haji. Menguruskan koperasi. Itu dia. Itu luar biasanya murid-murid hari ini untuk dapatkan suasana di sekolah tu melalui koperasi. Dan mungkin selain daripada peranan yang Tuan Haji sebut tadi dari sudut juru kira-kira audit dan juga orang kata apa, ahli lembaga pengarah tadi, mungkin peranan lain yang ada ataupun untuk murid-murid di sekolah kepada koperasi di sekolah. Baiklah. Selain daripada 3 komponen ataupun 3 jenis atau 3 peranan yang dimainkan oleh murid-murid tadi, saya ingin memfokuskan ni kepada ahli biasa. Jadi ahli biasa ni di sekolah koperasi ini secara asasnya dia akan membuka perniagaan. Jadi yang menguruskan perniagaan tu maksudnya di sini ialah kalau kita lihat dari segi perniagaan dia, secara asasnya kita kena ada modal. Selepas modal, daripada modal tu pula orang kata asal barang jadi duit. Kan. Jadi saya suka ayat tu, asal barang jadi duit. Asal barang jadi duit kan. Jadi bila ada modal, kita perlukan sesuatu untuk diperdagangkan. Jadi biasalah kalau di sekolah ni kita akan memenuhi keperluan-keperluan murid sekolah lah, macam alat-alat tulis, t-shirt, keperluan-keperluan lain yang berkaitan dengan apa yang berlaku di sekolah. Jadi murid-murid ni sebagai ahli koperasi ni, kita akan minta supaya dia menguruskan apa yang biasanya dijual di sekolah. Apa yang dijual tu kita minta supaya mereka ni dengan bantuan guru lah mencari pembekal untuk membekalkan barang tu dihantar ke sekolah di koperasi dan seterusnya dilakukan pengiraan stok, catatan, direkodkan stok berkenaan dan seterusnya dijual kepada rakan-rakan mereka juga. Ahli-ahli juga yang lain kan, dijual pada ahli. Dan selepas tu proses penjualan tu seperti mana lazimnya aktiviti perniagaan lain, akan buat pengiraan berapa keluar masuk duit dan sebagainya, dan ada penutupan akaun di akhir hari berkenaan, buat closing dan sebagainya. Jadi itulah merupakan kitaran aktiviti yang rutin bagi murid-murid sekolah. Selain daripada itu, mereka ni juga akan terlibat dengan aktiviti-aktiviti seperti
mesyuarat agung tahunan. Jadi mesyuarat agung tahunan ni bukan hanya disediakan ataupun maksudnya dijalankan peranan itu dimainkan oleh guru, tetapi guru hanya sebagai pembimbing. Murid-murid ni, ahli lembaga koperasi ni, mereka juga akan buat catatan minit mesyuarat, tentukan tempat, cari dekat dewan sekolah ke atau mana-mana, buat surat jemputan, buat agenda mesyuarat kan, buat penyata kira-kira untuk dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan berkenaan. Baik. Jadi murid yang akan buat semua, guru hanya sebagai pembimbing. Baik. Jadi ini merupakan latihan asas kepada murid-murid apabila mereka menjejakkan kaki di Institut Pengajian Tinggi ataupun telah habis pengajian mereka nanti, apabila mereka telah pun dewasa. Jadi sekurang-kurangnya asas untuk pembentukan perniagaan tu mereka dah tahu. Mereka dah belajar dah. Jadi mungkin mereka boleh perkembangkan lagi dengan menumbuhkan syarikat sendiri ataupun menyertai mana-mana syarikat-syarikat yang besar ataupun buka firma sendiri kan, sebagai orang kata asas kepada asas keusahawanan tu kita dah bagi. Macam mana nak implement terpulang kepada murid berkenan untuk melaksanakannya. Baik, dan mana tahu mungkin murid yang keluar daripada sekolah ataupun dah selesai di sekolah tadi, mereka juga buka koperasi sendiri pula. Boleh, tak ada masalah. Tak mustahil. Boleh. Jadi Tuan Haji sebut berkenaan dengan aktiviti bentuk perniagaan yang dijalankan di koperasi, mungkin antaranya peralatan-peralatan sekolah. Jadi mungkin selain daripada aktiviti-aktiviti perniagaan sektor perencutan ni, apa lagi aktiviti perniagaan yang dijalankan di koperasi sekolah ni? Baiklah, kelazimannya mereka akan melaksanakanlah koperasi sekolah ni yang bersifat ataupun yang bersaiz kecil atau sederhana, mereka akan menjalankan aktiviti peruncitan. Tetapi selain daripada itu, koperasi sekolah juga kita galakkan supaya mencuburi ataupun memperluaskan bidang perniagaan mereka ke bidang-bidang lain yang lebih luas, yang marketnya ataupun pasarannya lebih luas. Sebagai contohnya pencetakan. Kita tahu pencetakan ni kalau kita belajar sama ada di sekolah ke ataupun di universiti, nak menjilid buku ataupun buat menjilid assignment, tugasan kan, nak photostat bahan ataupun mana-mana. Kalau di sekolah pergi buat folio. Buat folio. Jadi bahan-bahan tu dia memerlukan orang kata pencetakan. Jadi servis ataupun perkhidmatan menyediakan pencetakan tu boleh dilaksanakan di sekolah. Tapi mungkin dia memerlukan sedikit modal yang agak besar lah kan. Kita nak sewa ataupun nak beli buat maintenance apa sebagainya kan, atau penyelenggaraan. Selain daripada itu juga kita boleh melaksanakan ataupun boleh menjalankan perniagaan mendobi pakaian. Jadi mendobi pakaian ini kebanyakannya ataupun banyak sekolah-sekolah yang berasrama melaksanakan ataupun menjalankan perniagaan pendobian. Dobi. Sekarang ni kita tengok masyarakat sekeliling dah pun terkenal dengan self-service dobi ataupun lobi layan diri. Jadi kebanyakannya koperasi ataupun koperasi sekolah jenis yang berasrama, mereka menjalankan aktiviti perniagaan perkhidmatan dobi layan diri. Jadi dobi layan diri sebenarnya tak perlu ada orang jaga pun, tak ada orang perlu lipat kain pun kan. Nama pun layan diri. Jadi hanya bawa aje kain kotor, sumbat masuk dalam mesin, masukkan duit, sabun, pelembut, pelembap ke, segala macam sabun tu dah pun tersedia. Tunggu saja lebih kurang dalam setengah jam atau 1 jam, baju dah kering, bawa balik aja untuk lipat sendiri. Cuma mesin lipat je kita tak sediakan. Belum ada lagi. Mungkin ke depan tu, Raji. Mungkin tahun depan kalau ada mesin ni, kita akan minta koperasi untuk untuk belilah. Jadi selain daripada tu, koperasi sekolah juga boleh menjalankan perkhidmatan seperti sewaan peti keselamatan. Tapi bukan safe macam dekat bank tu lah. Maksudnya kalau kita bawa buku, nak simpan barang kan, dan sebagainya, kita ada sediakan peti ataupun kita panggil macam partition lah, partition ataupun pigeonhole tu. Jadi dia berkunci lah. Jadi keselamatannya ada, boleh disewakan secara bulanan ataupun tahunan kepada murid-murid dan guru juga. Selain daripada tu, boleh menjalankan perniagaan seperti cyber cafe, agent bank. So kita boleh mendaftar dengan, sebab kita tahu kalau macam sekolah asrama ni nak keluar susah. Nak keluar tu kena ada masa yang tertentu. Jadi ada keperluan tempat sekolah ni tak ada auto teller, tak ada ATM kan. Jadi peranan koperasi boleh memohon untuk menjadi agent bank dekat situ. Jadi adalah dia punya proses dia dengan bank. Selain daripada itu, sekolah juga boleh melaksanakan aktiviti seperti penternakan. Maksudnya kalau nak beli ikan dan sebagainya kan, secara kecil-kecilan, pertanian dan juga eko pelancongan. Macam travel agent tu, sekolah koperasi sekolah boleh mainkan peranan. Dan bukan hanya memfokuskan kepada sektor peruncitan saja tadilah. Dia tidak terhad di situ. Maksudnya banyak perkhidmatan dan bidang-bidang lain
lain boleh diceburi dan boleh dilakukan oleh koperasi sekolah berkenaan. Kita sebenarnya kita tidak ada limitasi kepada kepada jenis bentuk perniagaan, tetapi perlulah mengikut kepada tata cara dan prosedur untuk melaksanakan perniagaan berkenaan. Kena ada proposal lah. Itu dia. Dan yang paling penting sebenarnya kalau kita tengok ini memberi rangsangan kepada murid-murid untuk kreatif lah dalam apa jua bentuk perniagaan yang nak dijalankan ataupun nak dilaksanakan dengan bimbingan guru-guru. Saya cukup tertarik tadi apabila Tuan Haji sebut berkenaan dengan dari sudut pendobian. Saya dulu sekolah berasrama, Tuan Haji. Bagus. Tapi dulu tak ada Tuan Haji koperasi buat pendobian, Tuan Haji. So jadi dobi tu dengan tangan sendiri lah. Kan? Tapi dia punya orang kata kelebihan dia sampai sekarang kita tahu macam mana nak basuh tangan kan. Ya betul. Itu dah orang kata kelebihan yang lain pula. Dan cuma orang kata apa, satu perkembangan yang positif kalau kita tengok di sekolah pada hari ini melalui koperasi sekolah dan juga keusahawanan itu, Haji. Baik, kejap lagi Tuan Haji, saya nak tahu, mungkin kita nak tanya Tuan Haji berkenaan dengan peranan agensi luar yang membantu aktiviti-aktiviti koperasi di sekolah. Tapi kita nak berhenti seketika, Tuan Haji. Boleh. Kita kembali selepas ini dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sembang Aktif Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita bersama dengan tetamu istimewa kita Tuan Haji Hafiz Ridwan bin Muhammad Daud, Ketua Penolong Pengarah Unit Penggalakan Ko-Kurikulum dan Kesenian, Bahagian Sukan Ko-Kurikulum dan Kesenian KPM. Baik Tuan Haji, tadi kita dah tahu berkenaan dengan aktiviti bentuk perniagaan yang dijalankan di koperasi sekolah bukan hanya fokus ataupun terhad kepada aktiviti sektor peruncitan sahaja, tetapi dah berkembang banyak, Tuan Haji. Ya, saya. Wah, saya dengar pun rasa teruja, Tuan Haji. Rasa tiba-tiba macam boleh tak kalau saya nak balik ke sekolah balik? Boleh sebagai alumni lah. Sebagai alumni. Alumni. Itu dia. Baik Tuan Haji, tadi kita nak tahu, kita tanya Tuan Haji berkenaan dengan peranan agensi luar yang membantu aktiviti-aktiviti koperasi di sekolah ni, Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan. Baik, terima kasih Azhar. Di samping Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Bahagian Sukan Ko-Kurikulum dan Kesenian yang sebagai pemegang taruh kepada aktiviti ko-kurikulum ini, perjalanan ataupun aktiviti koperasi sekolah ini juga dibantu oleh agensi-agensi luar. Agensi luar yang pertamanya sekali ialah pihak angkasa. Angkatan Koperasi yang mana dia angkasa melalui bahagian sekolah. Dia ada satu bahagian yang dipanggil bahagian sekolah yang banyak membantu Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya koperasi-koperasi sekolah ni dalam menganjurkan program-program pembangunan. Sebagai contohnya, sekiranya ada pengetua-pengetua yang baru dilantik, kita sedia maklum pengetua ni dia adalah sebagai pengurusi koperasi. Jadi orang kata nak membuka buku baru ni dia perlukan latihan. Jadi pihak angkasa melalui bahagian sekolah bersedia membantu kita dengan menganjurkan kursus-kursus ataupun bengkel-bengkel bagaimana untuk menjadi seorang pentadbir ataupun sebagai berperanan sebagai pengurusi koperasi yang baik. Jadi pihak angkasa ni dia menyediakan platform berkenaan dan sambutan dari dalam kalangan pengetua-pengetua baru di sekolah pun mereka sangat teruja dan mereka berpendapat bahawa kursus-kursus ataupun bengkel yang diberikan oleh pihak angkasa ini memang sangat memberikan manfaat dan sebagai ilmu ataupun nilai tambah kepada mereka dalam mengendalikan aktiviti koperasi. Sebab apa? Mungkin sebelum ni pengetua tu dia kurang memahami ataupun orang kata tidak begitu menyelami selangat bagaimana aktiviti ataupun perjalanan koperasi ini. Tapi selepas diberikan pendedahan oleh melalui kursus-kursus yang dianjurkan, mereka lebih faham dan minda mereka lebih terbuka luas. Macam Saudara Azhar juga, bila saya cerita tentang koperasi ni dia bulat macam-macam, barulah kita nampak kan. Jadi begitu juga balik ke sekolah. Saya nak balik ke sekolah. Okey. Dan di samping itu juga selain daripada pihak angkasa, kita juga ada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Yang ini Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni adalah merupakan orang kata kita punya bapa besar lah, ayahanda besar. Sebab apa? Suruhanjaya Koperasi Malaysia dia adalah sebagai pemegang undang-undang kepada koperasi, sama ada koperasi sekolah ataupun koperasi dewasa. Jadi kita tertakluk sebenarnya koperasi sekolah ni dia ada dua orang kata undang-undang yang jaga dia. Yang pertama undang-undang koperasi itu sendiri, dan yang kedua adalah
undang-undang Akta Pendidikan. Ya. Jadi dia kena jalan sama-sama. Jadi dia orang kata apa, terikat kepada dua akta ni tadilah. Dua akta ni tadi. Jadi dia kena jalan sama-sama benda tu. Jadi di samping kita melaksanakan aktiviti co-curriculum ini mengikut Akta Pendidikan, dan juga pada masa sama apabila kita menjalankan aktiviti koperasi dan perniagaan ni, kita tertakluk pula kepada Akta Koperasi pula. Jadi dekat situ dia punya kita nampak kesinambungannya dan juga kekuatan yang ada di situ. So jadi seolah seperti serampang dua mata. Yang ini kita A dapat, B dapat, C pun dapat. Secara serentak. Dan yang terakhir sekali, Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia ni dia peranannya hampir sama jugalah dengan pihak angkasa, yang mana Institut Koperasi Malaysia ni dia menyediakan kursus-kursus serta bengkel-bengkel bagaimana untuk mempertingkatkan ilmu perniagaan, bagaimana untuk mentadbir urus koperasi dengan baik, apakah prosedur-prosedur menyediakan akaun dan sebagainya. Jadi pihak Institut Koperasi Malaysia ini dia berperanan untuk menyediakan platform-platform latihan untuk pengetua, guru-guru koperasi dan juga untuk murid-murid sekali. Jadi sama ada secara bersemuka dan secara hybrid pun mereka menganjurkan juga kedua-dua kaedah untuk latihan berkenaan. Baik, itu dia maksudnya kita katakan ada peranan luar yang membantu orang kata apa, kejayaan koperasi-koperasi di sekolah lah. Antaranya 3 agensi tadi yang disebutkan oleh Tuan Haji. Baik, bagaimana Tuan Haji kalau kita tengok kepada berdasarkan apa yang Tuan Haji dah kongsikan dari sudut bentuk perniagaan, apa yang mereka laksanakan dan juga kemenjadian murid melalui koperasi sekolah, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan kepada kita ada tak ataupun bagaimana kejayaan-kejayaan koperasi sekolah yang ada di negara kita pada ketika ini, Tuan Haji? Baik, terima kasih. Apabila kita menceritakan tentang pembangunan, kita menceritakan tentang bagaimana koperasi ini beroperasi, sudah tentu dalam banyak-banyak koperasi itu of course akan ada permata-permata yang bersinar dalam kalangan mereka. Jadi saya ingin kongsikan ada beberapa buah koperasi, kalau tak silap saya ada 14 buah koperasi di Malaysia ini yang telah pun ditauliahkan ataupun ditabalkan sebagai Kelab 1 Juta. Oh, Kelab 1 Juta. Kelab 1 Juta. Masuk Kelab 1 Juta ini, mereka telah berjaya memperolehi pendapatan sebanyak 1 juta ringgit dalam satu tempoh tahun keuangan. Sebagai contohnya, College Vocational Tanah Merah, Sekolah Menengah Kebangsaan Kota, Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sao di Kota Kinabalu, Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur dan sebagainya. Mungkin kita juga peranjat kan, ataupun kita juga bermain-main dalam fikiran kita. Bagaimana agaknya koperasi sekolah, kita lihat dari segi aktiviti perniagaannya agak terhad, tetapi bagaimana mereka boleh mencatatkan keuntungan ataupun perolehan sebanyak 1 juta ringgit. Kadang-kadang orang kata kita nak berniaga pun belum tentu lagi kan, boleh dapat, tetapi bagaimana koperasi ni boleh menjana pendapatan sampai sehingga 1 juta ringgit. Jadi antara rahsia-rahasianya, kalau kita nak katakan, kebanyakannya ataupun sebilangan daripada koperasi-koperasi ini, mereka melaksanakan pelbagai aktiviti perniagaan selain daripada peruncitan, seperti yang saya maklumkan tadi kan. Dan ada juga yang membina kios dan sebagainya, yang melaksanakan aktiviti seperti PKS, pelancongan koperasi sekolah. Kalau kita dapat lihat pelancongan koperasi sekolah ni, dia kalau kita lihat dia bertindak seperti macam ejen pelancongan ataupun agensi pelancongan, yang mana mereka ni mengaturkan percutian ataupun mengaturkan pelancongan-pelancongan daripada murid-murid sekolah yang lain. Contohnya sekolah daripada Perlis datang nak melawat Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur melalui koperasinya, mereka menganjurkan ataupun membuat package-package pelancongan, all in lah, full prod lah kita kata, dari segi penginapan, makan minum serta tempat-tempat lawatan tu diaturkan oleh koperasi ataupun oleh pelancongan koperasi sekolah, sekolah berkenaan, dan ianya mencatatkan keuntungan ataupun memberikan pulangan yang agak baik kepada koperasi sekolah sebenarnya. Walaupun kita nampak macam biasa-biasa aja kan, tapi sebenarnya ada yang luar biasa dalam biasa-biasa tu. Di situ. Baik, Tuan Haji. Itu kalau kita katakan dari sudut antara kejayaan-kejayaan koperasi yang ada di sekolah di negara kita lah, Tuan Haji. Dan mungkin kalau kita katakan sebenarnya banyak lagi kejayaan-kejayaan yang kita katakan orang kata apa, bakal dilakar oleh murid-murid. Mungkin ada yang baru lepas menonton, mungkin ada yang mendapat idea-idea baru bila dengar daripada Tuan Haji
Haji sebut tadi, saya sebenarnya sangat terinspirasi tadi dari sudut bentuk-bentuk perniagaan yang dijalankan tu. Kan bukan hanya terhad kepada satu-satu mekanisme saja, tetapi banyak cara, banyak idea, banyak pendekatan yang boleh dilakukan oleh murid-murid, dan ini sebenarnya mencabar mereka untuk keluarkan lebih banyak idea-idea baru untuk melaksanakan ataupun menjalankan perniagaan itu sendiri, Tuan Haji. Baik, sebenarnya Tuan Haji sedar tak sedar kita dah berada di penghujung rancangan kita dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak kupas, kita nak tanya pada Tuan Haji, tapi apakan daya masih sangat mencemburui, dan mungkin sebagai kata-kata akhir Tuan Haji, harapan Tuan Haji sendirilah kepada aktiviti koperasi di sekolah yang ada di negara kita khususnya, mungkin untuk mereka-mereka yang sedang menonton, ibu bapa, murid-murid di luar sana, insya-Allah. Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih. Dalam tak diam kita dah sampai penghujungnya. Itulah Tuan Haji. Setiap bermula pasti akan berakhir. InsyaAllah kita akan manfaatkan orang kata masa keceriaan ni lah di minit-minit terakhir ni. Okey, terima kasih di atas soalan tadi. Baik. Saya suka untuk memetik kata-kata Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia iaitu Datuk Haji Fakhruddin. Dia membawa satu slogan iaitu ABC. ABC itu maksudnya bukan air batu campur bukan. Anak baik cerdik. Okey. Jadi anak baik cerdik ini, kalau kita lihat fungsi koperasi ini, bagaimana untuk kita menjadikan ataupun untuk kita mendidik anak ni sebagai seorang anak yang baik. Jadi melalui pendekatan ataupun melalui aktiviti-aktiviti keusahawanan dan koperasi, kita dapat mendidik anak-anak ni supaya dia akan lebih lagi masa yang terluang ataupun kita dapat didik minda mereka ni supaya dapat melakukan aktiviti ataupun melakukan perkara-perkara yang lebih memberikan manfaat. Di samping itu juga kita menjana minda mereka supaya dia boleh bergerak daripada tidak tahu kepada tahu, daripada tahu kepada lebih tahu. Jadi itu masuk kecerdikan tu, wisdom tu ada di situ. Kan? Jadi proses tu kita nakkan anak-anak murid kita melalui proses berkenaan supaya ianya dapat menyediakan anak-anak ini untuk pasaran-pasaran kerja ataupun menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi, so mereka dapat bersedia. Kalau mereka katakan minat kepada aktiviti perniagaan daripada amalan keusahawanan yang telah pun mereka lalui di sekolah menengah, seterusnya mereka telah pun bersedia ataupun orang kata basic ataupun perkara asas sebelum mereka melanjutkan perniagaan, melanjutkan pelajaran dalam jurusan perniagaan, mereka dah ada dah asas-asasnya. Jadi tinggal lagi bila masuk aja college ataupun universiti, separuh daripada pengetahuan tu dia dah ada. Jadi cuma nak diperkembangkan dan untuk ditambah lagi yang berikutnya. Dan kalau sekiranya kalau macam anak-anak ni sendiri pun terus nak melibatkan dalam aktiviti perniagaan, seperti kita tengok tadi, kalau ada yang dah habis sekolah mungkin dia menangguhkan untuk tidak belajar ataupun sambung belajar, dia nak berniaga dulu semua. Sekurang-kurangnya asas untuk membentuk perniagaan tu kita dah bagi pada dia. Jadi terpulang pada dia lah untuk melaksanakan bahagiannya. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak Didik TV yang mana hari ini panjang cerita sebenarnya. Banyak lagi tapi terpaksa kita terpaksa singkatkan dan akur kepada waktu lah Baik, saya nak ambil kesempatan ini juga nak ucap jutaan terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi bersama kita pada hari ini. Tuan Haji Hafiz Ridwan bin Muhammad Daud, Ketua Pengarah Unit Penggalakan Kurikulum dan Kesenian Bahagian Sukan Kurikulum dan Kesenian BSKK KPM, kerana sudi bersama kita. Saya rasa tak puas Tuan Haji, rasa mungkin kena ada lagi lah Tuan Haji nanti untuk ke depan untuk kita bincangkan lebih terperinci lagi berkenaan dengan koperasi sekolah dan juga keusahawanan. Moga-moga apa yang kita sampaikan dan kita bincang pada hari ini memberi manfaat kepada mereka yang berada di luar sana, insya-Allah. Dan sampai berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Koperasi jangan lupa sertai, Sembang Aktif labuhkan tirai. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM.